Kata pengarang, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam masalah kesabaran. Dalam menjalankan dakwah, baginda Nabi menghadapi banyak halangan, tentangan, hinaan dan siksaan daripada kaum kafir. Namun tugas mulia ini tetap baginda jalankan dengan gigih dan penuh kesabaran. Banyak kisah kesabaran baginda yang tercatat dalam buku-buku sirah, antaranya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawana ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a bil intifa' wa ifadatul istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلى الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita juga yang berkehendak sehinggalah kita dapat bertemu. Sehingga saya kali kedua lah kan. Kalau sebelum ni pernah saya datang, kalau ibu ingat, saya ingat sebelum ni bulan 11 ataupun bulan 12 tahun lepas kan. Ni pun kita bertemu di tempat yang sama menggantikan Ustaz Zamri. Kami baru habis ni, baru tak habis lagi. Ada perhimpunan bulanan. Tu yang lambat sikit tadi tu. Tak banyak lah. Dan juga keputusan jam juga tadi. Tu yang setengah jam tunggu ni, minta maaf banyak lah. Jadi insyaAllah kita akan membincangkan yang seterusnya. Kalau tak silap saya sebelum ni Ustaz Zamri baca pada tajuk sabar tu lah. Yang hari ni habis sabar ke tak lagi? Ada lagi kan? Buka surat 44. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Buka surat 45. Okey. Okey, muka surat 45. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam masalah kesabaran. Dalam menjalankan dakwah, baginda Nabi menghadapi banyak halangan, tentangan, hinaan dan siksaan daripada kaum kafir. Namun tugas mulia ini tetap baginda jalankan dengan gigih dan penuh kesabaran. Banyak kisah kesabaran baginda yang tercatat dalam buku-buku sirah, antaranya yang pertama adalah kesabaran baginda menghadapi permusuhan Abu Jahal. Pada satu hari, Abu Jahal berpidato di hadapan kafir Quraisy. Sesungguhnya Muhammad hadir di hadapan kalian dengan membaca ajaran-ajaran yang kalian lihat bersama. Dia mencela Tuhan-Tuhan kita, menganggap bodoh cita-cita kalian dan menghina nenek moyang kalian. Sungguh saya bersumpah demi Tuhan, esok saya akan duduk menunggu dia sambil membawa batu. Apabila dia sujud, saya akan hentak kepalanya dengan batu ini. Saya ingin tahu apakah kamu akan membiarkan saya melakukan perkara itu ataupun mencegahnya. Kisah yang pertama, pengarang dibawakan kisah berkenaan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan
kegilaan ataupun tentangan dakwah daripada Abu Jahal. Satu hari ni Abu Jahal ni bertemu dengan masyarakat ketika itu. Dia nak ajak masyarakat ketika itu untuk bersama-sama dengan dia menghinakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan janji Abu Jahal ni, dia kata satu hari ni aku akan berjumpa dengan Muhammad, aku akan bawa batu. Aku nak, kalau boleh, batu yang sama ni yang aku pegang ni adalah aku nak empak kepada kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keesokan paginya Abu Jahal pergi ke masjid dengan membawa batu besar dan menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kaum Quraisy duduk memerhati. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendirikan solat. Ketika baginda sedang sujud, Abu Jahal mendekatinya. Namun ketika Abu Jahal sudah dekat dengan baginda, badannya menggeletar dan mukanya pucat dan batu di tangannya terlepas. Melihat kejadian ini, orang-orang Quraisy keheranan. Seorang daripada mereka menghampiri Abu Jahal dan bertanya, "Ada apa dengan kamu, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal lalu menjawab, "Saya mendekatinya," iaitu Nabi Muhammad, "dengan maksud mahu menghempaskan batu di kepalanya. Namun yang saya nampak hanyalah seekor unta besar yang belum pernah saya melihatnya, dan ia hendak menerkam saya." Maka ini adalah bila Abu Jahal dia nak berniat untuk melakukan jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu seolah-olah dia melihat satu kelibat yang ada bersama dengan Nabi Muhammad ataupun diri Nabi Muhammad itu sendiri. Abu Jahal ni dia melihat seperti seekor unta yang sedang nak menerkam Abu Jahal. Maka ini adalah, kita kata, satu sudut adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita selusuri ataupun kita tengok lebih lanjut lah, sebenarnya kalau bab ni dia boleh baca sendiri sebenarnya kan. Sebabnya ada lebih banyak kisah-kisah dan juga nak beri kita tauladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir rasanya mungkin yang ni kita boleh skip kot. Kan? Kita boleh skip. Kata kita mungkin yang ni boleh ibu-ibu boleh baca sendirilah. Sambil nak menunggu apa-apa boleh baca. InsyaAllah. Sebabnya yang ni pun dia kalau nak urai pun dia tak nak urai mana, sebab ada kisah je. Kan? Saya rasa sebab saya prepare baca bab yang seterusnya. Boleh bab tu lah. Sebab saya ingatkan Ustaz Zamri dah habis dah bab ni. Dia kitab pun tak ada saya tengok ambil gambar je. Boleh lah? Okay, insyaAllah. Okay. Kita pergi pada muka surat 55, insyaAllah. Berkata yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga. Ini adalah bab yang penting jugalah. Kan? Sebab kita sehari-hari kita hidup dengan orang lain, kan? Dengan masyarakat kita, dan juga dengan jiran tetangga. Tidak dinafikan bahawa mengucapkan perkataan yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga adalah tindakan yang memberi kesan positif, baik pada pelakunya maupun bagi orang lain. Ketiga-tiga perilaku mulia ini selalu ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganjurkan supaya manusia mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia. Perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut selalu terjaga dan kemurahan hati terhadap orang lain menjadi tradisi umat manusia. Dalam kitab As-Sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menerangkan pentingnya tiga perilaku ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu yang pertama. Barang siapa yang mengakui dirinya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, maka apa yang sifat ataupun kelakuan orang beriman ni adalah falyaqul khairan, iaitu adalah sentiasa menyebarkan ataupun mengucapkan kata-kata yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang lagi yang dinukilkan hadis tersebut, aul yasmut. Kalau tak mampu nak berkata baik, maka berdiam diri ataupun tidak bercakap apa-apa, itu adalah jalan yang kedua lah. Kalau tak mampu nak mengungkapkan kata yang baik, maka diam adalah pilihan yang kedua. Kemudian katanya lagi, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakrim jaruh. Maka ini adalah ciri yang kedua bagi orang yang beriman
kepada hari akhirat dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang memuliakan tetamunya. Nah, yang pertama tadi adalah kita kata mereka yang berkata baik. Yang keduanya adalah mereka yang memuliakan tetamu. Sebenarnya dia ada didik jugalah apa yang disampaikan oleh Nabi sebenarnya. Jadi kita akan uraikan. Kemudian katanya lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, maka apa yang dia kena buat adalah falyukrim dhaifahu. Maka adalah dia memuliakan tetamu dan juga yang hadir ke rumah beliau. Kemudian kita tengok sikit lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulas hadis ini di dalam kitab Fathul Bari. Katanya hadis di atas adalah salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk jawami'ul kalim. Singkat namun padat maknanya. Ada dalam hadis-hadis ni dia ada beberapa pembahagian lah. Ada yang ulama sebut ada beberapa hadis yang dinamakan sebagai jawami'ul kalim ni adalah seperti hadis ni lah. Contoh hadis yang lain adalah seperti Nabi berdoa, Nabi ajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikan dunia dan juga akhirat. Kita nampak doa ni ringkas kan, tapi sebenarnya adalah seolah-olah meliputi banyak perkara kan. Maka termasuk juga dalam hadis jawami'ul kalim ni adalah seperti yang disebutkan dalam perbicaraan kita ni adalah bagi barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di akhirat adalah dia berkata baik ataupun berdiam, dan juga adalah dia memuliakan jirannya, dan adalah dia memuliakan akan tetamunya. Kemudian katanya lagi, hadis tersebut menyentuh tiga hal sekaligus yang mencakupi kemuliaan perilaku dan juga sopan santun berbicara. Kemudian dibawa lagi antara kosakata yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama adalah kata yu'minu. Yu'minu ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu ini adalah beriman. Kan kalau dalam bahasa yang bahasa Arab lagi dia termasuk dalam fi'il lah, kata perilaku kan. Maka sebenarnya yang dimaksudkan bukanlah beriman sebenar-benarnya, bukanlah dalam erti kata yang lain. Mereka yang tidak memuliakan tetamu, mereka yang tidak bercakap baik, mereka yang tidak memuliakan jiran-jiran ni adalah orang yang tidak beriman. Kan? Maksudnya kat sini adalah kesempurnaan iman itu sendiri. Kan? Dalam hadis dan juga mungkin kita yang biasa dengar kan, macam disebut di antara kita kata di antara tanda iman itu adalah dia menyayangi saudaranya melebihi diri dia sendiri. Kan? Ataupun sehinggakan dia melebihi akan keluarganya sebagainya, ataupun banyak hadis-hadis yang lain disebut seumpama macam ni lah. Dia nak kata bukanlah mereka yang tak ikut ataupun yang tak selari dengan apa yang disampaikan oleh hadis tersebut, bukanlah mereka yang keluar daripada Islam tu. Dah. Bahkan mereka yang hanyalah dibentuk kesempurnaan iman. Maka kesempurnaan iman yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah mereka yang nak menggapai kesempurnaan iman itu adalah mereka yang menjaga lisan dia, mereka yang menjaga perilakunya terhadap orang lain, dan juga orang lain pun turut gembira dengan mereka. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut al-mu'minu, orang yang beriman itu adalah man salimal mu'min yadahu, ataupun lebih kurang macam itulah, adalah mereka yang orang lain akan selamat daripada kejahatan tangan mereka dan juga kejahatan lidah mereka. Maka dekat situ bukanlah nak kata mereka yang selalu menyakiti orang lain, mereka yang selalu berkata keji pada orang lain ni adalah mereka yang terkeluar daripada Islam dah. Cuma nak kata sebenar-benar Muslim yang ada mempunyai jati diri dan juga kesempurnaan Islam yang terbaik adalah mereka yang selamat orang lain daripada kejahatan lidah dan juga kejahatan tangan mereka. Kan? Maka ini adalah benda penting lah yang kita sebut tadi tu, adalah kerana kita sehari-hari ini kita hidup dalam kalangan masyarakat yang pelbagai. Kan? Jiran kita di belah kanan, kiri, depan, belakang, semua ini adalah orang yang sentiasa hidup dengan kita. Kan? Kadang-kadang mungkin ada setengah masa atau setengah perkara ni kita terlepas pandang ataupun kita terlepas cakap, maka kena perhatikanlah, kena ada muhasabah dan juga kena ada kita punya satu sesi untuk kita tengok balik kesalahan kita kat mana dengan pergaulan kita dengan masyarakat macam mana. Sebab tu bila ditanya kepada seorang imam,
apakah yang dimaksudkan dengan hakikat tasawuf? Tasawuf ini adalah akhlak, kan? Maka kata imam tersebut, hakikat tasawuf ataupun tasawuf ini adalah mempunyai dua perkara tersebut. Yang pertama adalah mereka yang salamatus sadri, adalah mereka yang lapang ataupun selamat dada ataupun jiwa mereka. Yang keduanya adalah mereka yang sakhawatun nafsi, mereka yang murah hati, mereka yang sentiasa ada keinginan nak menolong orang lain. Maka apa yang kita boleh lihat dan juga yang kita boleh nampak, sebenarnya akhlak ataupun tasawuf, yang kita belajar tasawuf dalam bagi hati semua tu, dia punya intipati dia adalah pada husnul khuluq, adalah pada keindahan akhlak dan juga kepribadian kita macam mana. Maka kita tengok balik, apa punca sebenarnya kalau kita nak bercakap, sentiasa nak bercakap banyak ni, ataupun kita nak sentiasa bercakap untuk menyakiti hati orang lain. Yang pertama yang saya nampak lah, kan, bila kita terlalu sibuk nak bercakap dengan orang lain adalah kerana perasaan dengki yang pertama. Kan, kita duduk berbicara tentang orang lain, kan, kita duduk nampak orang lain lebih pada kita, dan juga kita nak bercakap tu, itu yang cakap kita tu bawa kepada cakap yang tak baik tu. Kan, kita dah hilang dah satu pedoman kat sini, iaitu bercakap baik. Ataupun paling-paling tidak pun kita nak berdiam. Tapi sebab apa kita nak bercakap juga? Yang pertama mungkin kita kata dengki tu lah. Lebih dari orang lain. Kita tak puas hati, kita selalu nak lebih. Kita nampak orang lain lebih pada kita berasa nak bersaing, nak berasa nikmat tu hilang daripada dia, kan? Maka itu adalah benda yang tak baik lah. Yang keduanya adalah kita tak nampak kita punya kekurangan dekat mana, kan? Sebabkan kita nampak kekurangan pada orang lain, kan? Yang pertama mungkin sebab kita nampak lebih orang lain. Yang keduanya adalah disebabkan kita nampak orang lain sentiasa salah kat mana. Sebab tu kita akan sibuk dengan nak cari aib orang kat mana, kita akan nampak kelemahan dan juga kekurangan orang kat mana. Yang akhirnya kita lupa nak tutup kekurangan dan juga kelemahan diri kita sendiri, kan? Kita duduk bergaul dengan masyarakat, kadang-kadang keluar-keluar petang, kan, kita duduk surau masjid sambil masuk atau sambil jumpa kawan, mesti ada benda kita nak bercakap, kan? Tak bercakap pasal rumah, bercakap pasal orang. Tak bercakap pasal orang, bercakap pasal rumah. Tak bercakap pasal rumah, akan main dengan dua tu, kan? Kalau boleh tengok orang lalu lalang sikit pun dia nak cakap pasal orang tu. Tengok orang tengok dalam sikit, dia akan cakap juga pasal orang tu. Maka kalau cakap benda-benda baik tak apa, kan? Tapi kalau dah cakap tu benda yang akan mungkin kalau dia dengar sendiri pun akan menjatuhkan maruah dia, ataupun dia berasa tak selesa, maka itu adalah perkataan ataupun percakapan yang tak baik lah. Sehingga kan Imam Ibn Hibban disebut, man ishtaghala bi'uyubin nas, barang siapa yang selalu bersibuk-sibukkan oleh dia dengan uyub ataupun aib-aib dan juga kelemahan dari manusia, an uyubi nafsih, dia selalu sibuk daripada dia sibuk untuk menilik dan juga memerhatikan aib dan juga kekurangan diri dia, maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri dia? Ama qalbahu, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hatinya, kan? Wa ta'iba badanuhu, dan juga badan dia akan merasa letih. Wa ta'iba badanuhu taruka an uyubi nafsi, badan dia merasa letih daripada apa dia? Daripada nak meninggalkan akan kekurangan diri sendiri. Sebab apa? Sebab sepanjang masa dia akan cakap dengan dia akan cakap tentang kelemahan dan juga kekurangan orang lain, sehingga dia lupa dan juga sehingga dia abaikan apa yang nak dimaksudkan tentang hakikat kehidupan dekat dunia adalah bukan untuk melihat orang lain, tapi adalah untuk melihat dan juga membentuk kesempurnaan diri sendiri. Maka yang pertamanya adalah sentiasalah memelihara lidah kita, dan juga sebenarnya nak bercakap orang mukmin, dia akan berfikir dulu apa yang dia nak cakap lepas ni, sama ada percakapan dia ni akan membawa kepada kesengsaraan dia di akhirat ataupun kesenangan kepada diri dia di hari akhirat kelak. Maka yang pertama, yang pedoman ni adalah kesempurnaan iman kita ni adalah bergantung pada lisan kita, kan? Kesempurnaan iman kita ni adalah bergantung pada percakapan kita, apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau baik, maka baiklah iman kita. Kalau buruk ataupun sebaliknya, maka begitu juga lah mencerminkan kepribadian dan juga iman kita. Kemudian dikatakannya lagi, keimanan yang dimaksudkan di sini adalah keimanan yang sempurna. Nampak dekat sini, kan? Bukanlah dia nak kata orang yang bercakap jahat maka terkeluar daripada Islam, kan? Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, ada satu puak ni, dia mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ni daripada Islam. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah kata tak, kan? Orang-orang yang melakukan dosa besar sebagaimana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah masih lagi
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah keimanan yang sempurna yang dapat menyelamatkan diri daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridha-Nya. Inti kepada keimanan adalah keyakinan dan juga kepatuhan. Kemudian katanya lagi, kosakata yang kedua yang perlu diperhatikan adalah al-yaumul akhir. Maksudnya adalah hari kiamat yang mana semua amal perbuatan akan diberi balasan. Maka kat sini juga bukan sahaja yang dimaksudkan falyakul khairan aw liyasmut. Ini bukanlah bermaksud percakapan melalui lisan sahaja. Bahkan percakapan kita melalui tangan kita pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalaulah hari ini orang dah disibukkan dengan media sosial, dengan telefon bimbit, dengan laptop apa semua tu, maka perhubungan ataupun pergaulan mereka di media sosial ni juga akan diambil kira. Kan, kita duk sebarkan berita yang tidak sahih, kita yang mencetuskan ataupun tempat kita lah, kita yang mencetuskan orang lain akan berbalah antara satu sama lain, kita lah yang juga mencetuskan orang lain bersangka buruk terhadap orang lain, maka ini juga akan diambil kira. Okay? Selalu ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka orang yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil zarrah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dan juga begitu jugalah mereka yang mengamalkan yang melakukan kejahatan walaupun sekecil zarrah, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dan juga akan dibalaskan ataupun akan diganjarkan mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Maka bercakap baik ini tak terhenti hanya di mulut sahaja. Bahkan percakapan kita melalui tangan kita, melalui jari-jari kita, ini semua akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal yukrim jarahu, memuliakan jiran tetangga adalah kuasa kata penting lainnya yang mempunyai erti. Hendaklah orang tersebut berusaha melakukan kebaikan untuk jiran tetangganya dan pada waktu yang sama menahan diri daripada melakukan hal-hal yang merugikan, yang mengganggu dan juga menyakiti jirannya. Maka ini juga adalah perkara yang kita selalu kena ambil perhatian, kan. Apa yang kita nampak contoh kalau bila kita bergaul dengan masyarakat ni, bagi contoh, kita buka lagu kuat-kuat kat rumah kita, kan. Dan juga kita buat majlis-majlis yang mengganggu jiran kita, itu juga termasuk daripada perkara yang menyakiti jiran. Maka hidup jiran kena pandai berkomunikasi lah, kena pandai bertolak ansur sebagainya. Sentiasa ada common sense, kena ada perkara-perkara yang kita nak buat ni, kita selalu fikir, jiran aku suka ke tak? Kan, jiran aku ni dia beri ataupun dia redha ke tak tentang apa yang aku buat ni, kan. Maka kalau lah perkara tersebut redha, maka tak ada masalah lah. Sama juga kalau kita nak tambah rumah, kan, kita nak buat rumah, maka dia ada dibahaskan dalam kitab fiqh. Kalau kita nak buat rumah yang menghalang angin kena daripada rumah jiran kita, yang menyebabkan bahagian kita tu menyebabkan bayang-bayang tutup kat rumah jiran kita, tu pun termasuk daripada perkara yang menyakiti jiran kita. Bahkan dia pun tu ada berhak, kalau suruh kita robohkan balik, kita kena robohkan. Sebab hak dia pun tu adalah nak dapatkan apa yang dia pun nak, tu hak tu lah. Jadi sebabkan kita dah menghalang ataupun kita dah menutup hak dan juga laluan mereka, maka juga perkara tersebut adalah perkara yang menyakiti jiran. Maka selalulah bertanya-tanyakan khabar pada jiran kita macam mana, kan. Bila saya tengok orang baru ni juga, saya tengok bahkan kawan saya sendiri, saya roommate dulu belajar sekali, kan. Roommate saya, kami dah lama lah tak kontak, bang. Lepas habis belajar dulu, memang jarang-jarang kontak lah. Yang dia lah tengok dulu masa 2022, masa ayah saya meninggal, tu dia lah kontak. Kemudian minggu lepas, atau minggu ni rasanya, awal minggu ni, atau minggu lepas, masa nak pergi kerja pagi tu, ada housemate saya telefon. Kata, Ali, dah tahu kau, kata roommate hang meninggal? Kita terkejut, meninggal kau? Kita tak tahu, kan. Cek-cek kat telefon memang dia meninggal sungguh. Lepas tu tanyalah kat kawan, sebab apa dia meninggal ni. Rupanya kawan-kawan kata, kawan saya, roommate saya ni, dia nak pergi cari kerja di Kuala Terengganu. Dia pun pergi cari kerja kat Kuala Terengganu. Dia bila duduk di Kuala Terengganu, dia tak ada kawan, tak ada keluarga apa semua, dia menyewa lah di bilik sewa. Kan, nak dijadikan ceritanya, rupanya dia meninggal bila saya dapat tahu berita tu. Dia meninggal tu dah seminggu dah meninggal kat bilik seorang-seorang. Kita dengar, ya Allah, meninggal sendiri.
Ni kan kejut rasanya. Bila cek polis tu, polis kata ni kan kejut jantung ke jantung aku. Kan? Bila kawan-kawan sebut pokoknya 3 hari kemudian pada meninggal tu, bila polis cek pergi hari tu, hari kejadian tu, pokoknya perut dia kembung lah. Sebab masuk angin kan orang mati kan. Kita ya Allah, kita terbayang tu kan. Sebab tu nak kata apa, hidup berjiran tu kan. Kalau kita jenis orang suka bergaul, walaupun duduk satu rumah kan, macam saya sekarang pun duduk di bilik sewa juga. Tapi kena rajin tegur-tegur. Jadi kalau tidak, jadi kes macam tu lah. Kan dulu saya pernah terbaca juga satu berita tu. Ada orang ni dia meninggal, dia dia kerja cikgu. Satu hari ni dia tak mari sekolah. Tapi dia tak beritahu lah kalau orang kata dia tak mari sekolah ke apa kan. Sampailah beberapa hari lepas tu, jiran-jiran yang lalu kat rumah tu, dia perasan lampu luar rumah tu masih lagi nyala lah. Tak terpadam. Lepas tu bila ketuk-ketuk pintu, tak menyahut, tak berjawab. Lepas tu bila duduk kat dekat sikit dah rasa bau tak sedap tu lah. Rupanya masuk rumah dah repuk dah. Dah nak tinggal tulang, hampir nak tinggal tulang lah. Kan? Sebab tu bila hidup berjiran, sebab tu satu sudut kita nak kata kan, kena sentiasa ambil khabar berita jiran kita kan. Sentiasa kena ada cakna tentang macam mana perkhabaran jiran kita kan. Kalaulah kita kalau macam yang sekarang ni duduk dekat rumah berjiran, taman perumahan, rumah landed, tak apalah kan, kita akan nampak kita nak lalu pergi rumah kita pun akan nampak jiran kita kan. Ni bila kita duduk dekat rumah jenis apartment, flat, ni kena kalaulah jenis tak rajin bergaul dengan orang, tak rajin main surau masjid, memang kita tak akan kenal kan. Kita akan kena hari kematian rupanya jiran aku punya. Jadi walaupun kita duduk kat apartment ke flat ke apa semua ke, maka tetap juga kena rajin-rajin lah tegur jiran-jiran kita, kena tahu siapa. Kalau boleh bagi nombor kecemasan, siapa nak kontak kat mereka kan. Kita kena tahu jugalah nombor family dia sebagainya lah, supaya benda-benda yang kita tak ingin tu dapat dielakkan lah. Walaupun anda katalah ditakdirkan mati seorang dalam bilik pun, tapi bila kita selalu kan orang tahu dekat mana dia punya kedudukan masa tu, orang boleh kontak keluarga dia masa mana. Cuma nak sebut kat situ lah. Dengan jiran, yang pertama sentiasalah kena buat baik dengan jiran. Walaupun jiran tu sering kali dia menyakiti kita, dia tak senang dengan kita, maka selama mana kita berada dalam keadaan ataupun dalam perilaku yang baik, insya-Allah lah satu hari nanti mudah-mudahan Allah Taala akan lemburkan hati dia dengan keindahan dan juga dengan akhlak yang kita tunjukkan. Yang keduanya adalah jangan sesekali kita sakitkan hati jiran kita kan. Nanti kita akan masuk pada satu kisah satu hari dekat zaman Nabi SAW, ada satu orang perempuan yang rajin sembahyang, yang rajin puasa, yang rajin solat sebagainya, tapi dalam masa yang sama dia suka sakitkan hati jiran dia. Dia suka mengumpat, suka mengadu domba, suka buat cerita supaya orang lain berbala. Maka dia suka menghasut. Maka apa yang Nabi kata, maka tempat yang sesuai untuk dia adalah di dalam neraka. Walaupun dalam keadaan dia ni suka main mengaji, kan, suka sembahyang sunat, suka zikir, suka ucap Quran dan sebagainya, tapi sebabkan dia ada select dekat suka sakitkan hati jiran, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, para sahabat kata ada satu orang perempuan yang kuat sembahyangnya, yang kuat zikir dan juga solatnya, tapi dia tidak sakitkan hati jiran, maka tempat yang selayaknya baginya adalah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Satu hari ini satu orang imam yang bernama Imam Abdullah bin Mubarak. Dia baru habis mengerjakan haji lah. Bila selesai tawaf, selesai wukuf semua tu, dia pun duduk menyadak di bawah pokok sebagainya, tertidur. Dalam tidur dia termimpi bahawasanya ada dua orang malaikat yang sedang bersembang. Malaikat A ditanya kepada malaikat B, tanya berapa ramai orang buat haji tahun ni. Dia kata malaikat B tu jawab dalam 700,000 orang yang buat haji pada masa itu. Kemudian malaikat B ni cakap balik kepada malaikat A, dia kata dalam ramai-ramai 700,000 orang ni, satu orang pun tak diterima amalan mereka, melainkan satu orang sahaja yang diterima haji. Kemudian malaikat A jawab, dia tanya balik, siapa dia ni yang diterima haji ni?
Kemudian malaikat bini kata ada satu orang pemuda, satu orang ni duduk kat sekian-sekian, duduk kat satu bandar apa semua tu, maka dia adalah orang yang diterima pahala hajinya walaupun dia tidak melakukan haji pada masa tu, dan juga dia tak pernah melakukan haji sebelum-sebelum tu. Kemudian bila terdengar perbualan macam tu, Imam Abdullah bin Mubarak ni bangun terkejut kan. Kemudian dia dapat isyarat, dia terus pergi cari siapakah yang dimaksudkan oleh malaikat B ni, bahawasanya ada satu orang pemuda, satu orang lelaki yang dimakbulkan amalan haji mereka walaupun tidak dimakbulkan amalan haji dia, walaupun tak berbuat haji pada masa itu. Dia pun pergi cari kat satu tempat. Kemudian dia bertemu dengan orang tu. Orang ni dia tanya, "Kenapa nak si fulan bin fulan?" Yang akhirnya dia bertemu dengan satu orang tukang kasut, orang tua lah, orang tua lelaki. Dia dengan satu orang tua tukang kasut. Dia bertanya, "Kenapa tak si fulan bin fulan?" Kemudian orang tua tu tanya, "Kalau aku kena, kamu nak buat apa?" Dan dia kata, dia ceritalah bahawasanya dia telah mendengar kisah dekat dalam mimpi apa semua tu. Bila tukang kasut ni mendengar, dia menangis. Rupa-rupanya lelaki yang dimaksudkan tu adalah dia tu sendiri. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak tanya balik, sebenarnya apa amalan yang tersirat yang kamu buat sebenarnya sehingga kan amalan haji kamu diterima walaupun tak buat haji pada masa tu? Maka pakcik ataupun orang tua tersebut dia kata, aku bila bekerja ni, aku selalu ada impian untuk menunaikan haji. Setiap kali ada gaji aku, ada lebihan aku, maka aku akan masukkan dalam tabung. Mudah-mudahan ialah tabung yang akan bawa ni lah, yang akan bawa tambang juga belanja kuliah haji. Satu hari ni bila tahun tu memang dah cukup, aku punya duit untuk pergi ke haji, maka tinggal masa je aku nak pergi. Satu hari ni bini aku mengandung, dia mengandung lama dah lah, dia mengidam. Dia mengidam bahawasanya dia nak makan dia terbau satu bau daripada jiran orang sebelah dia, satu bau banyak yang sedap, bau daging. Kemudian dia kata dekat lelaki dia, pergilah minta sikit kan, sebab nak hilangkan mengidam ni kan, walaupun mengidam tu bukan dia, anak dia kata kan. Kemudian yang lelaki ni dia kata, tak apa, tunggu Ustaz, abang pergi rumah sebelah nak minta untuk ni lah, untuk hilangkan idam. Kemudian dia pergi ke rumah jiran sebelah, dia ketuk lah tu, bagi salam apa semua. Kemudian dia nyatakan hasrat bahawasanya dia nak dapatkan sedikit bau yang dia masak tu lah, bau daging tu. Kemudian jiran dia bila buka pintu, dia bersembang-sembang dengan pakcik ataupun tukang kasut tersebut, dia menangis. Dia kata, "Sebab apa kamu menangis ni?" Kemudian jiran tu jawab, "Sebenarnya apa yang kamu bau ni ataupun yang kamu nak sebenarnya adalah haram ke atas kamu tapi halal ke atas aku. Haram ke atas kamu adalah halal ke atas aku." Terkejut si tukang kasut ni, sebab apa boleh jadi haram ke atas aku, halal ke atas kamu. Kemudian dia cerita, dia kata, "Satu hari ni aku memang dah tak ada duit tu. Aku memang dah tak ada harta dah nak belanja makan, nak cari makanan untuk bagi anak-anak aku makan. Sedangkan anak aku menangis lapar ni, dan menangis kebeluran lah. Dan juga aku ambil keputusan, aku pun keluar pada rumah, aku nak cari aku terjumpa ada orang nak bagi sedekah ke, mudah-mudahan boleh bagi makan kat anak aku masa tu. Dalam perjalanan aku nak cari imbuhan dan juga herban untuk balik ke rumah bagi anak-anak aku makan, aku terjumpa bangkai keledai yang mati kat tepi jalan. Maka dengan harapan mudah-mudahan ini adalah darurat untuk aku, maka aku kerat sedikit daging keledai yang mati, bangkai tu, bukan sembelih lah, yang mati kena langgak contoh lah kan. Kerat sedikit, dia masak untuk anak-anak dia. Maka mendengar kisah ni, maka pakcik tukang kasut tersebut, dia rasa bersalah dalam hati dia. Dia rasa macam, ya Allah, tak sepatutnya aku ni makan dalam keadaan kenyang, hidup selesa dan sebagainya. Maka tabung yang disimpan untuk melakukan haji, yang dikumpul wang ataupun duit selama bertahun-tahun hasil daripada tukang kasut tu, maka dia serahkan semuanya kepada jiran dia. Maka atas dasar inilah diganjarkan di dalam kisah tersebut seperti dia mendapat satu orang melakukan haji yang sempurna walaupun dia tak pergi haji pun masa tu. Kerana apa dia? Kerana satu je, kerana dia memudahkan tetamu dan juga dia berlaku ihsan terhadap kepada jiran yang bukan tamu. Maka itu yang nak ceritanya adalah dengan jiran kita, dengan jiran tetangga kita, baik rapat ataupun yang dekat, maka jangan sekali kita anggap benda tu tak penting ataupun benda yang remeh lah di sisi kita. Walaupun di sisi dia mungkin kita akan rasa macam tak seberapa sangat, tapi di sisi kita ni, di sebelah kita ni, tetap kena muliakan tetamu kita. Maka itulah yang disebutkan sebagai falyukrim jarahu, memuliakan jiran tetangga.
Kemudian katanya lagi, kosakata yang keempat yang perlu disentuh juga adalah falyukrim dhaifahu, iaitu dengan menyajikan hidangan kepada tetamu dan juga melayan mereka dengan baik. Maka ini juga adalah perkara yang penting lah. Kerana tetamu itu sendiri adalah memuliakan tetamu itu sendiri adalah termasuk di dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa sahaja yang datang ke rumah dia, maka dia akan cuba cari juga apa yang boleh dihidangkan kepada mereka yang datang, walaupun hanya dengan segelas air misalan, ataupun apa-apa yang boleh menggembirakan mereka, maka itu akan cukup menyenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan juga dalam kitab-kitab fiqh, misalnya dia kata di antara adab nak memuliakan tetamu ni, kalaulah kita tidak ada sebarang makanan untuk kita bagi kepada tetamu kita ni, maka memadai kalau kita bakar bukhar, kalau ibu tahu yang bau-bauan, yang tu kan, kita letak arang kayu, maka bau tersebut, maka dia sudah melepaskan hak kita untuk melayan tetamu. Maka kalau ada tetamu, kalau tak ada barang kan, ataupun tak ada, kita puasa macam tu, ataupun kita memang tak ada makanan dah nak hidang kat dia, maka kalau kita bakar itu pun, maka kata ulama itu pun sudah memadai untuk melepaskan hak kita sebagai tuan rumah nak melayan tetamu. Itu. Kemudian bagi nisbah kita ni, kita sentiasa kena tengok kesusahan tetamu kita ni mari dari jauh mana, kesusahan dia nak sampai ke rumah kita kan. Maka nisbah kita adalah kita sentiasa melayan dia, sentiasa mengikramkan dia. Itu adalah nisbah kita. Tapi bagi nisbah kita, kalaulah kita ni sebagai tetamu ataupun yang hadir ke rumah orang, kalaulah tuan rumah tu tak sudi dengan kita, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat seperti orang yang tak sudi lah. Janganlah kita berkerah kan. Misalan, contohlah, kita nak pergi bermusafir, nak pergi ziarah kawan kita daripada KL ni, nak pergi ke Terengganu misalan. Kita pun ambil masa bawa drive kereta 11 jam dan sebagainya. Bila sampai di rumah kawan kita di Terengganu tu, tiba-tiba dia tak mau terima kan. Kita pun berkerah juga 3 kali kita ketuk, boleh lah main jauh ni kan, tolong terima aku letih ni. Sebenarnya kita tidak ada hak nak cakap macam tu, sebab tu rumah dia, itu adalah hak dia. Makanya dari adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah disebut di antara keindahan adab dalam Islam ni adalah, kalau orang tak mau terima kita, maka jangan kita berkerah terhadap tuan rumah, supaya seolah-olah dia berhak untuk terima kita kan. Maka hak kita adalah bila orang tak terima, maka kita kena agak seperti orang tak terima lah kan. Kita kena balik lah, carilah tempat untuk kita berehat dan sebagainya. Maka itu nisbah kita sebagai tetamu. Tapi bagi nisbah kita sebagai tuan rumah adalah sentiasa melayan tetamu kita ya. Sebagai tetamu tuan rumah, okey. Bagi kita memang kita tak ada masalah, tak berdosa. Sebab itu adalah hak rumah kita, adalah hak kita. Kita berhak sahaja untuk nak terima siapa dia, nak allow siapa dia kan. Maka kalau kita dah berjanji sebagainya, itu kalau nak kata berdosa pun bukan berdosa dari sudut kita tak terima tetamu. Mungkin kita berdosa dari sudut mungkin janji ataupun sebagainya, tapi dari sudut memulakan tetamu, mungkin nak kata sudut berdosa tu mungkin kita jauh lagi, tapi dari sudut adab kita nak menerima tetamu tu mungkin ada kekurangan kat situ lah. Nak kata berdosa tu Allah cuma tak boleh nak cakap lah tak berdosa, tak boleh nak kata lah berdosa, sebab dia tak ada nas yang sahih, yang direct dalam hadis ataupun Al-Quran. Cuma kita kata dari sudut adab, maka ada tidak beradab lah kat situ. Tapi dia takkan jadi berdosa kalau memang kita ni tak ada persediaan. Tambah-tambah kalau orang yang mari secara tiba-tiba kan, orang yang mari memang pada jauh ni, tapi mari secara tiba-tiba tak cakap dengan kita sepatah, kita tak sedia, maka itu adalah hak kita, tak mau terima kan. Maka orang yang datang tu, kita sebagai tetamu, hak kita adalah kena balik lah. Orang tak sudi dengan kita, orang yang tak sudi dengan kehadiran kita balik lah. Sama juga macam kes ataupun benda yang selalu berlaku kan, yang pernah ditegur lah oleh Syekh Nazrul Nasir. Dia sebut ramai anak muda bila balik belajar daripada Jordan, Mesir ke sebagainya, konon-kononnya dia dapat surprise kan, dia dapat surprise kepada mak ayah dan juga ayah dia. Kemudian dia balik rumah tanpa dia khabar ataupun dia khabarkan sepatah pada mak ayah dia. Sebenarnya perkara macam ni bukan benda yang terpuji, sebab
Yang terpujinya adalah kita bagi tahu dulu kat mak ayah kita nak balik, supaya kegembiraan dia ni, dia rasa berbanding dengan dia terkejut kan. Kadang-kadang memang mak ayah dia pernah terasa, memang dia pernah diceritakan, ada satu orang budak ni baru balik ngaji daripada Mesir. Bila balik rumah, dia terus tengok TV. Dia tak ada salam, tak ada jumpa mak dia apa semua. Mak dia kalau habis terkejut, tengok anak dia baring tengok TV. Orang kata dia rasa macam sepatutnya kan, apa yang kita kena buat adalah kita kena bagi tahu dulu, kena bagi makna sepatah kepada mak ayah kita, supaya kalaulah dia nak masak pun dia boleh masak yang sedap-sedap untuk anak-anak dia kan, anak dia balik jauh semua ni. Maka itu adalah adab juga akhlak kita kan. Maka akhlak dan juga adab kita adalah sentiasa memulakan tetamu kalau kita sebagai tuan rumah, dan kalaulah kita ni nisbah tetamu, maka tidaklah hak untuk dan memaksa tuan rumah untuk menerima kehadiran kita kan. Makin adalah adab yang selalu orang terlepas pandang juga, orang orang cuai lah kat sini kan, sebab orang tu anggap aku ni mari jauh kan, orang aku ni letih lah. Sebenarnya kita seolah-olah kita ni boleh datang ziarah. Maka tak boleh kita nak memaksa orang macam tu, sebab orang pun dia ada waktu dia ada masa dengan keluarga sebagainya. Sama juga bila kita dah masuk ke dalam rumah orang, maka mata kita ni kena jadi seperti orang awam buta. Tak boleh nak tengok, tak boleh nak tengok bilik orang ke. Kalau bilik dia melanduk semua tu kan. Kalau bilik tu tak tertutup, maka jangan gata-gata tengok bilik persepah ke apa semua kan. Maka kita bila kita pergi ke rumah orang, baik kita ni ibu ataupun ayah ataupun kakak sebagainya, maka kena ajarkan kepada orang yang bersama dengan kita. Okay, misalnya kalau tuan rumah tak bagi masuk ke bilik, tuan rumah tak bagi pergi ke dapur untuk basuh pinggan ke apa semua, jangan sekali kita galakkan anak-anak kita pergi. Kan setengah daripada kita kata lepas dari makan atau minum, pergi basuh sekali, tidak kan. Sebenarnya mesti ada sebab apa tuan rumah dia tak bagi kita untuk masuk ke dapur. Mungkin dapur dia ada anak beranak yang perempuan yang tak tutup aurat dengan sempurna ke, ataupun mungkin dapur dia tak berkembang ke, kan masih lagi bersepah sebagainya. Maka kalau kita ingkar juga, maka dia sudah termasuk daripada perkara yang tidak menyenangkan tuan rumah kan. Seolah-olah kita dah mencemburi ataupun kita dah menyebabkan aib itu tersingkap. Maka tak boleh kita nak memandang-mandai. Kalau tuan rumah suka apa, kita kena turut. Kalau tuan rumah suruh buat apa, kita baru boleh buat. Kalau dia tak suruh ataupun dia larang, duduk dia diam. Sebab hak kita ada tetamu, maka tetamu hanyalah layak sebagai tetamu. Dia tidak ada hak ataupun tidak ada kapasiti sebagai kawan ke, kepada keluarga, tak boleh. Okay. Faham? Betul. Kalau lah dia sebenarnya contohlah kalau bawa anak-anak sehingga anak-anak tu menyebabkan bising rumah, tu tak apa lagi. Jadi cerita sampai pernah pecah TV ke, pernah pecah gelas ke semua tu, maka bagi kita ni yang pertama sekali ada, sebelum nak masuk ke rumah kena nasihat dulu lah kan, kena nasihat. Kalau lah nampak anak buah sikit, kena tarik bawa keluar kan. Andai kata kalau kita tidak sengaja sekalipun, kalau anak-anak tu tidak sengaja sekalipun memecahkan barang-barang orang, maka kita sebagai ibu bapa kena tanggungjawab lah. Walaupun kita kata tak sengaja, dia kalau tak sengaja kan, kalaulah tak melibatkan hak ataupun barang orang lain, tak apa kan. Contoh kita tak sengaja terlepas cakap ke apa semua tu, tak apa lagi. Tapi kalau tak sengaja tu melibatkan hak ataupun pecah ataupun hilangnya benda, rosaknya benda, maka kita kena ganti. Maka sebaiknya adalah nasihat dulu kepada anak-anak kan, jangan buah sangat, jangan duk berlari merata apa semua tu. Kalau masih lagi degil, maka tarik dia keluar. Itu saja. Dengan tuan rumah kadang-kadang dia memang akan jadi segan nak bercakap kan, dia akan segan nak tegur kata ni adalah kawan dia apa semua ni. Tapi kita ni kena ada cakna, kena ada nampak rasa bersalah kan. Kalau anda berlari merata ke ataupun anda bising ke, kena tegur dengan bagi isyarat. Ada yang jeling mata ke kan, ada yang, maka semua tu termasuk daripada perkara yang memuliakan ataupun yang menyenangkan tuan rumah kita. Jadi bila ada termasuk adab di dalam nak bertamu ke rumah orang juga, paling tidak pun kena bawa sedikit buah tangan, maka juga termasuk perkara yang menyenangkan dia. Kalau lah kat rumah dia tak ada benda nak dihidangkan, maka bila kita ada buah tangan sebagainya tu, maka bolehlah hidang benda tersebut. Okey. Panjang kita kat sini kan.
Kemudian katanya lagi, melalui pengamatan sekilas sahaja kita dapat menyimpulkan bahawa hadis tersebut mempunyai makna yang dalam dan mengandungi nasihat dan petunjuk yang berharga. Antaranya adalah, antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Menjaga tutur kata adalah kebajikan yang besar manfaatnya kepada diri orang yang menuturkannya dan orang yang mendengar. Oleh kerana itu dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut kepada kita. Baginda menegaskan bahawasanya antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Di samping itu, pada waktu yang sama seseorang harus menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sakit hati ataupun kerosakan lainnya. Lebih-lebih lagi kata-kata yang menyebabkan kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila hatinya telah lurus bersih, dan hati seseorang tidak akan lurus kecuali apabila lisannya telah terjaga daripada ucapan-ucapan yang kotor dan juga keji. Imam At-Tabarani juga meriwayatkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, seseorang hamba tidak akan sampai pada tingkat keimanan hakiki kecuali setelah dia mampu menjaga lisannya. Maksudnya adalah hingga dia mampu menahan mulutnya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian disebutkan lagi, banyak perkataan yang tidak berguna adalah sumber kepada malapetaka. Sebaliknya, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan kotor dan dosa adalah sumber keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Antara tanda kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya, kan? Maka ini yang kita sebutlah, bila kita selalu sibuk dengan hal orang lain, bila kita selalu sibuk dengan kepribadian orang lain, tentang masalah orang lain, tentang tetangga yang kekurangan bagi dia dan sebagainya, maka itu sudah menunjukkan kelumpungan kepada keislaman dan juga keimanan kita. Kerana apa dia? Kerana inilah, kerana hadis yang disebut, orang yang berkehendak untuk menyempurna, yang menampakkan iman dia sempurna dan juga lebih indah, maka apa yang dia kena buat adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna baginya. Maka termasuk juga perkara yang tidak bermakna yang kita boleh garap adalah perkara-perkara yang bukan di bidang kita, yang tidak menambahkan keimanan kita, yang tidak ada manfaat kepada kita di hari akhirat, maka kita tinggalkan. Termasuklah bila kita tengok artis tu, artis ni, maka apa yang kita kena buat? Diam je lah. Kan? Jadi bila tak diam, bila kita berjumpa dengan kawan kita yang sangat sekepala, kan? Bila kawan-kawan pun jenis suka membawang, suka bersembang, kan? Maka caranya adalah kita tinggalkan majlis perbuatan tersebut. Ada satu amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalaulah kita tak mahu diri kita ni diumpat, ataupun kalau kita ni tidak mahu diri kita ni mengumpat, maka apa amalan yang disebutkan oleh Nabi adalah sebuah hadis tu, disebutkan oleh Imam As-Sakhawi, disebut barang siapa yang pergi satu majlis, kemudian dia menyebut, semasa dia nak duduk dalam satu majlis, dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Yang pertama adalah bismillah, alhamdulillah, dan ada juga dia berselawat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan wakilkan satu malaikat kepada dirinya untuk tidak mengumpat kepada orang lain, dan juga orang lain tidak akan mengumpat dirinya. Maka bila kita berada dalam satu majlis, nak duduk kat kursi, nak duduk sila ke, nak duduk sembang orang, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian sembang, alhamdulillah pun boleh juga. Saya ingat yang disebut dalam hadis tu, cuma yang bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ataupun nak kata selawat lah. Kan, kalau alhamdulillah tu saya tak ingat dia termasuk dalam sekali ke tak. Cuma yang saya ingatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian sembang. Kemudian disebutkan lagi, dan barang siapa yang bangun dari satu majlis,
Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kemudian dia berakhir dia berada dari majlis tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan wakilkan satu malaikat kepadanya untuk tidak mengumpat akan kepribadian orang lain. Maka bersalawat itu sendiri adalah mencegah daripada kita mengumpat dan juga diumpat oleh orang lain. Kemudian katanya lagi, membicarakan hal-hal yang tidak berguna dapat menghapus pahala amal kebajikan dan menghalang kita dari masuk ke syurga. Apabila seseorang Muslim berbicara, adalah dia berfikir dahulu. Apabila dia yakin kata-katanya akan membawa kepada kebaikan dan pahala, bolehlah dia mengatakannya. Namun apabila dirasakan perkataannya itu tidak elok dan akan menimbulkan keburukan atau dia masih ragu-ragu akan faedah kata-katanya itu, hendaklah dia menahan diri daripada mengungkapkannya. Sikap seperti ini adalah lebih baik dan juga lebih selamat bagi dirinya, kerana setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan juga menulisnya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh apabila seseorang hamba mengucapkan perkataan yang diridai oleh Allah dan dia menganggap perkataannya itu biasa-biasa sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat orang tersebut kerana perkataan baiknya. Begitu pula apabila seseorang hamba mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap perkataannya itu biasa-biasa sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam kerana perkataannya itu. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mencampakkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat daripada perkataan mulutnya. Maka itu adalah balasan dan juga perkara yang sering menyebabkan seseorang terumban ke dalam masuk api neraka, wal'iyadzubillah, adalah kerana kejahatan daripada lisan dan juga lidahnya. Baik kita sesama kita dengan kawan-kawan kita dengan anak-anak kita, apatah lagi kita dengan pasangan kita. Kan, dengan isteri dengan suaminya, suami dengan isterinya, maka kena saling menjaga dan juga saling perhatikan apa yang dia nak tuturkan lepas tu, adakah menyakiti ataupun apakah yang menyebabkan di kemudian hari ni lah. Maka kita tambah sedikit lagi, dia kata yang saya sebut tadi tu antara perkara ataupun asas dalam akhlak yang sempurna ataupun tasawuf tu sendiri adalah yang pertama adalah kita lapang dada, salamatus sadri. Bila kita lapang dada, inilah yang punca kita tak berasa nak mengumpat orang, nak cari kesalahan orang. Sebab apa? Sebab dia nampak semua benda ni adalah benda yang memang tak sempurna. Maka semua orang tak sempurna, maka dia fahamlah, oh ini semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah saqawatun nafsi, iaitu adalah hati yang pemurah. Kemudian kata ulama lagi, barang siapa yang terhimpun olehnya akan tiga perkara, maka akan bertambah akhlak dan juga akan menjadi sempurnalah keimanan dia ketika itu. Yang pertamanya adalah kaful adha, iaitu adalah mereka yang menahan untuk berbuat jahat dan juga berbuat sakit ataupun menyakiti orang lain, daripada lidahnya ke ataupun mulutnya ke ataupun tangannya ke, maka semuanya ada termasuk daripada contoh akhlak yang baik. Kemudian yang keduanya adalah wabadlun nida, iaitu mereka yang sentiasa mengorbankan, yang sentiasa bersegera dengan panggilan. Kan, jadi sama juga macam solat lah, solat juga termasuk dalam panggilan. Mereka yang terhimpun dengan dua perkara, satu lagi ni wa talaqul wajhi, dan juga wajah yang sentiasa senyum. Dan juga wajah yang sentiasa manis dan juga yang sentiasa senyum. Maka kalau tiga perkara ni terhimpun bagi seseorang itu, maka akan cantiklah kepribadian dan juga akan menjadi sempurnalah keimanan dan juga akhlaknya ketika itu. Maka kesimpulannya ada 5 perkara lah yang disebut sebagai hakikat tasawuf ataupun hakikat akhlak itu sendiri. Yang pertamanya adalah berlapang dada. Yang keduanya adalah hati jiwa yang pemurah. Yang ketiganya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang menyakitkan hati orang lain. Yang keempat adalah kita sentiasa bersegera ataupun sentiasa mengorbankan diri untuk menyambut akan seruan dan juga panggilan. Yang ketiganya adalah sentiasa bermanis muka dengan kawan-kawan dan juga dengan
orang lain. Maka ini adalah 5 asas di dalam tasawuf. Maka yang terakhirnya saya nak kongsi dengan ibu-ibu dan juga ayah-ayah, ada 2 amalan yang boleh kita amalkan bersama. Yang pertamanya adalah ketika mana Nabi Yunus alaihissalam, ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh ikan paus yang bernama ikan nun tu kan. Di dalam kegelapan yang disebutkan oleh para alim ulama, ada 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa dia? Yang pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dalam laut. Yang ketiga adalah kegelapan pada waktu malam. Maka apa yang diseru ataupun yang dimunajatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus alaihissalam ni dia bermunajat dengan berulang kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang ulama kata 3 hari 3 malam. Ada yang kata 40 hari 40 malam. Setelah itu barulah dilemparkan balik oleh ikan tersebut dimuntahkan balik ke pesisiran pantai. Kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran selepas itu? Selepas disebutkan la subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tu, disebut apa? Fastajabna lahu. Maka kami menerima munajat Nabi Yunus tersebut, wa najjaynahu minal gham. Dan juga kami lepas dan juga kami berjayakan Nabi Yunus ni daripada kerisauan dan juga kebimbangan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah, ini adalah bisyarah ataupun berita gembira bagi kita ni. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami akan berbuat, kami akan menyelamatkan akan orang-orang Islam dan juga yang beriman, kalaulah mereka bermunajat dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW, disebutkan ma min 'abdin yad'u bi da'watin Yunus ibn Matta illa ustujiba lahu. Maka barang siapa yang berdoa, daripada mana-mana hamba yang berdoa dengan munajat dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ni, melainkan tidaklah akan diperkenankan doa Nabi Yunus alaihissalam tersebut. Maka disebabkan 3 perkara inilah. Apa dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima akan munajat Nabi Yunus alaihissalam. Kerana apa? La ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta. Yang pertama kerana ada kesempurnaan iman, dia mengakui kesempurnaan iman Allah, keiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah subhanak. Subhanak ni adalah kita kata dalam ilmu akidah lafaz tanzih. Lafaz dia membersihkan Allah daripada segala yang tidak layak. Yang ketiganya adalah dia mengakui kelemahan dan juga kehinaan diri dia. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Maka kalaulah kita ucap perkara dengan lafaz yang sama, wa kadzalika nunjil mu'minin, maka demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman ni daripada kegelapan, daripada kerisauan dan juga daripada kebimbangan hati. Maka setiap kali kita nak berdoa, kita berharap supaya dikabulkan doa kita, maka iringkanlah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keduanya adalah sentiasa melazimi istighfar, kerana istighfar itu sendirilah yang Nabi sebut, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli farjin min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimi oleh seseorang itu akan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi setiap kesempitan tu adanya jalan keluar. Wa min kulli hammin farja, daripada setiap kebimbangan tu adanya kelepasan dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan rezekikannya daripada jalan-jalan yang dia tidak sangka. Maka 2 amalan ni kalaulah kita dapat pegang sungguh-sungguh dan juga kita amalkan bersama, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hati kita. Allah Taala akan murahkan rezeki kita. Allah Taala akan turunkan keturunan daripada kita, keturunan yang baik dan juga orang anak Nabi yang mendengar kata. Maka bersempena dalam bulan Rajab ini, maka jadikanlah kita orang yang sentiasa beristighfar dan juga mengakui akan kelemahan diri kita. Dan juga bila masuk bulan Syaban esok, maka banyakkanlah kita beristighfar dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana disebutkan bulan Rajab itu adalah bulan beristighfar. Bulan Syaban itu adalah bulan berselawat pada Nabi Muhammad. Dan juga yang ketiga, bila masuk bulan Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran. Maka sentiasalah buat 3 amalan ini yang disebutkan oleh ulama. Dalam bulan Rajab ni memperbanyakkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosa aku, rahmatilah aku, dan juga Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, juga terimalah taubat dan juga kembalinya aku kepada dirimu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala kuatkan hati kita dalam nak menempuh sesi yang berbaki sehingga kita dapat bertemu ke bulan Ramadan, insya-Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa hifdhil lisan wa ghaddil basar wa tarkil ma'asi wa tilawatil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Allahumma ij'al khayra a'malina awakhirahu wa khayra a'malina khawatimahu wa khayra a'malina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa khtimis salihati a'malana وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إن شاء الله ada rezeki kita bertemu di lain masa insya Allah.